Jangan datang negeri sembilan. Tak perlu datang negeri sembilan. Itu antara amaran tegas daripada Ahmad Zaid Hamidi, pengerusi Perikatan Nasional, khususnya kepada Sanusi yang telah membuat satu kenyataan menyebabkan kemarahan masyarakat kaum bukan Melayu di negeri sembilan dan juga negeri di dalam negara kita secara khusus. Ada yang mengatakan habislah PAS, habislah UMNO, bercerailah mereka. Sahabat semua, jangan tertipu dengan lakonan dan juga drama yang sedang direncanakan oleh UMNO dan juga Parti PAS. Ya, saya memang katakan kenyataan Sanusi itu adalah satu kenyataan yang berbaur hasutan perkauman dan memang perlu untuk dikecam. Ya, UMNO perlu mengecam, tetapi soalnya sahabat semua, kalau benar UMNO tidak berpuas hati, mereka perlu mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan dengan PAS, tapi mereka tidak akan melakukannya. Kerana apa? Kerana mereka saling memerlukan di antara satu sama lain untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan, untuk menumbangkan Menteri Besar di Negeri Sembilan. Jadi sahabat semua, sekali lagi, adakah kenyataan amaran yang dikeluarkan oleh Zaid Hamidi ini adalah benar-benar demi menjaga sensitiviti kaum, ataupun sekadar drama politik untuk menutup luka yang sudah pun berdarah? Jadi hari ini dalam Aura Inapa Channel kita akan bongkar taktik damage control selepas kenyataan biadab daripada Sanusi mula memakan diri mereka dan memberikan kesan yang amat besar kepada UMNO Barisan Nasional. Jadi jangan tertipu dengan lakonan politikus sampah masyarakat daripada UMNO dan juga Parti PAS ini, sahabat semua. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi nampaknya sudah mula panas. Beliau secara terbuka meminta Sanusi fokus sahaja untuk mentadbir, negeri Kedah dan tidak perlu sibuk berkempen di Negeri Sembilan. Zaid menegaskan baki 6 hari kempen ini biarlah BN yang uruskan untuk elak keresahan kaum. Kata Zaid lagi, kalau nak berkawan, buat cara nak berkawan. Isunya sekarang, adakah Zaid benar-benar risaukan rakyat atau dia sedar kenyataan Sanusi itu telah memberi peluru percuma kepada pihak lawan. Jadi nampaknya mereka semakin gelabah dengan kenyataan biadab, kenyataan yang sembrono daripada Sanusi ini, dan akhirnya UMNO terpaksa membuat damage control. Inilah yang mereka sedang lakukan. Dan seperti yang saya katakan, ini adalah drama, lakonan. Seorang berlakon jadi polis jahat, seorang lagi berlakon menjadi polis baik. Yang satu buat kenyataan seperti itu, yang satu untuk memulihkan imej mereka semula. Ini drama polis jahat, drama polis baik, sahabat-sahabat semua. Dan hari ini apabila Zaid Hamidi mengarahkan untuk Sanusi jangan datang berkempen, balik Kedah sajalah, urus Kedah sajalah. Namun cabaran dan gesaan daripada Zaid Hamidi ini seolah-olah dicabar oleh pengerusi Perikatan Nasional daripada Parti PAS, yaitu Ahmad Samsuri Mokhtar. Ini respon yang sangat berbeza. Baginya kata-kata saya itu hanyalah pandangan pribadi. Tiada arahan atau larangan untuk Sanusi berhenti berkempen. Samsuri seolah-olah cuba menepis isu ini dengan alasan jadwal kerja. Ini yang kita panggil cubaan untuk memadamkan api dengan angin. Adakah PN Perikatan Nasional, PAS Perikatan Nasional sengaja membiarkan Sanusi terus dengan gaya selamba dia, walaupun hati kaum lain sudah terhiris? Sahabat semua, sekali lagi ini yang saya katakan adalah satu drama yang spontan, tidak dirancang, karena Sanusi dengan mulut longkangnya itu yang seringkali membuat kenyataan-kenyataan kontroversi akhirnya memakan diri mereka.
Hari ini UMNO terpaksa membuat segala alasan menampakkan mereka kononnya tidak bersetuju dengan Sanusi, tapi mereka sebenarnya saling melengkapi di antara satu sama lain. Sementara itu Datuk Seri Tengku Zafrul yang turun berkempen untuk calon Pakatan Harapan di Dunpila memilih untuk tidak campur dalam urusan perang mulut ini. Tapi pesanan itu cukup bermakna. Katanya biar pengundi nilai sendiri. Isu sensitif seperti ini sepatutnya tidak dijadikan bahan politik. Zafrul nampaknya mahu rakyat Negeri Sembilan melihat sendiri siapa yang sebenarnya mahu membina dan siapa sebenarnya yang hanya tahu memecah belahkan kaum, negara dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh nampak bukan saja Tengku Zafrul, tapi pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan turut menggesa supaya siasatan dilakukan terhadap Sanusi ini, ya, karena mempertikaikan kesetiaan orang Cina, orang India, masyarakat kaum lain di dalam Malaysia. Sahabat semua, seperti yang saya kongsikan dalam video sebelum ini, walau siapapun kita adalah rakyat Malaysia. Malaysia adalah tanah tumpah darah kita. Ya, kita cuma ada satu kerakyatan, yaitu negara Malaysia. Orang India kerakyatannya di Malaysia. Cina kerakyatannya juga dalam Malaysia. Kami di Borneo, kita juga mempunyai kerakyatan untuk negara Malaysia. Kita tidak ada dua kerakyatan. Yang Cina bukan kerakyatannya daripada negara China. Yang India tiada kerakyatannya daripada negara India. Jadi kenapa dipersoalkan soal kesetiaan? Soal kononnya Cina ada China, India ada India. Sahabat semua, ini satu kenyataan yang teramat biadab bagi saya. Adakah Anda setuju, sahabat semua? Seorang lagi pemimpin Pakatan Harapan menyatakan bahwa kenyataan Sanusi ini berbau perkauman. Sahabat semua, walau apapun alasan, kononnya tidak pandai bahasa Melayu, kononnya tidak faham bahasa Melayu, ya, ada walaun-walauntit cuba menyerang YB Azalina, kononnya YB Azalina sendiri tidak faham Melayu. Hello, YB Azalina itu orang Melayu, ya, dia seorang peguam, dia yang mempunyai pengalaman luas. Takkanlah bahasa Melayunya pun begitu teruk dengan disamakan dengan Sanusi, dengan para walaun-walauntit. Jangan jadi bodoh, jangan jadi bangang. Ya, jangan coba menegakkan benang yang basah. Jadi sahabat semua, sekali lagi Perdana Menteri kita turut membidas kenyataan Sanusi berhubung mengenai kesetiaan kaum lain. Jadi perkara seperti ini sepatutnya tidak berlaku. Kita sekarang sudah berada dalam era zaman tahun 2026. Bukan lagi zaman batu, bukan lagi zaman yang kita tidak memahami berkaitan dengan isu perpaduan, ya, persefahaman di antara semua kaum, bangsa dan agama dalam negara kita. Kita rakyat yang memahami toleransi di antara satu sama lain. Kenapa ada politikus sampah masyarakat yang sanggup memecah belahkan kaum, agama dan negara kita hanya kerana meraih undi? Ini satu yang amat-amat memalukan, sahabat semua. Dan kerana itulah bagi saya, pandangan saya, kita tahu semua ini hanya satu drama. Ya, kerana ia sudah pun berlaku. UMNO terpaksa menepis, coba untuk menyucikan apa yang dilakukan oleh Sanusi. Dengan berlakon kononnya halau Sanusi, ya, dengan berlakon kononnya itu bukan arahan khusus, dan Sanusi harus berkempen dan sebagainya. Teruskan berkempen. Rakyat tahu menilai seperti mana yang dinyatakan oleh Tengku Zafrul. Hari ini kita sudah nampak apa keutamaan mereka. UMNO dan PAS sanggup lakukan komplot untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. UMNO dan PAS bersekongkol untuk menebuk atap bersama-sama dengan Jalaluddin Alias, 14 adun UMNO termasuk Muhammad Hasan untuk menjatuhkan Menteri Besar. Apakah motif semua itu kalau untuk mengejar jawatan kuasa wang ringgit, sahabat semua? Selepas pembangunan ekonomi yang begitu baik dibawa oleh Menteri Besar Aminuddin. Mata mereka menjadi bulat melihat nilai-nilai wang yang masuk ke dalam
Negeri Sembilan ini, sahabat semua. Karena itulah mereka sanggup berkomplot untuk menjatuhkan ya kerajaan yang UMNO sendiri sebelum ini berada dalam kerajaan itu. Tapi sanggup bersekongkol, berkomplot dengan PAS untuk menjatuhkan menteri besar. Sahabat semua, saya ingin bertanya sekali lagi. Persoalannya sekarang ini, adakah semua ini hanya perancangan politik untuk menyelamatkan sokongan mereka yang semakin merosot? Adakah ketegangan antara UMNO, BN, PAS Perikatan Nasional ini benar atau sekadar strategi untuk mengalih perhatian daripada isu pokok pengkhianatan ya komplot mereka kebiadaban kenyataan Sanusi ini? Sahabat semua dan rakyat Negeri Sembilan, Anda yang memegang kuasa, adakah Anda mau politik yang meresahkan ataupun kestabilan yang dijanjikan? Tuliskan analisis, komen, pandangan Anda di dalam ruangan komen. Alright, Napa Channel akan terus memantau drama politik ini untuk Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya Anda tidak akan ketinggalan untuk info-info yang mendatang, maklumat-maklumat terkini daripada Alright Napa Channel. Terima kasih. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.